Okay, dan kita terus buat perkongsian skrin ya, supaya kita dapat memahami apa yang kita sedang bincangkan sekarang, iaitu kita membincangkan ayat ke 68 dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21. Sekarang ni kita membincangkan kalimah hariquhu ya. Hariquhu ni, so semalam telah kita mula mengenal pasti beberapa maklumat yang kita perlu sebelum kita membentuk kalimah, membuat pembentukan kalimah hariquhu yang kedua ni ya. So, sekarang kita nak membincangkan kalimah yang ini, iaitu hariquhu yang ni. Okay. Okey, kita kongsikan semalam apa yang telah kita pelajari ya. Kita pergi ke screenshot, dan screenshot tu inilah yang kita simpan ya, simpan semalam. Banyak maklumat yang kita telah dapati daripada korpus Quran corpus.com ya. Dia yang ni bukan daripada Quran corpus.com, ini daripada Quran tafsir dan perkata ya. Yang mana hariquhu tu pertamanya di atas ni ialah ID dia lah ya, 21:68:2 tu bermaksud apa? Dia adalah kalimah yang kedua di dalam ayat 68 di dalam surah 21, iaitu surah Al-Anbiya. Itu cara kita nak mengenal pasti identiti hariquhu. So kalau nanti kita nak mencari di manakah hariquhu ni, kita gunakan identiti ni lah, 21, 68 dan 2 ya, kalimah yang kedua di dalam ayat itu. Kemudian kita telah mengenal pasti hariquhu ni daripada warna yang digunakan ni, dia memberitahu kita hariquhu ni ada mempunyai 3 komponen. Pertama sekali, hariqu yang hijau tu adalah kata kerja ya. Dan kata kerja tu kita cuba memahaminya semalam, iaitu kita sudah mengenal dia adalah fi'lun amar. Fi'lun amar ialah kata suruhan ya. Dan fi'lun amar tu jenisnya berkaitan, dia mesti semua jenis-jenis kalimah Quran dia bersangkut dengan wazan ya. So fi'il amar ni dia bersangkut dengan wazan ya. Wazan, nanti saya hari ni belum buka lagi apa, kita buka sekali template tu ya, sebab template tu sentiasa kita mahu gunakannya. Okey, kita buka template tu, template Excel. Sekiranya kita mahu buat rujukan, kita akan gunakan ini sebagai rujukan ya. Okey, so kita masih lagi kat sini. Kemudian komponen yang kedua, waw ni ya, waw ni adalah kata ganti orang, iaitu isim sebenarnya adalah isim dhamir ya, isim dhamir. Dan isim dhamir itu ada di apa dia? Fi'il muzakkar. Dia adalah fa'il. Fa'il maknanya pelaku ya, pelaku. Dan jantina dia adalah muzakkar yang jamak orang kedua ya. Sebab bila fa'il amar, fa'il dia mestilah orang kedua ya. Fa'il kepada fa'il amar tidak boleh orang ketiga dan tidak boleh orang yang pertama. Itu cara kita nak memahami ya. Kita kena faham semua peraturan-peraturan ya, konsep-konsep yang digunakan dalam pembentukan dan penggunaan kalimah-kalimah Quran tu, insya-Allah dia dapat membantu kita ya. Jadi saya ulang balik, fa'il, semua fa'il iaitu pelaku kepada orang fi'il amar, dia mestilah orang kedua ya, iaitu kamu. Kalau dia jamak, kita panggil dia kamu semua. Kalau seorang, kita panggil dia kamu sahaja. Itu komponen yang kedua, waw ni. Tapi asalnya komponen waw ni ialah waw alif ziyadah ya. Waw alif ziyadah. Alif ziyadah tu digugurkan apabila terdapat satu lagi komponen yang ketiga di dalam
kalimah yang sama, ya. So waw liziyadah tu digugurkan. So komponen fa'il ni sebenarnya ialah waw dan alif ziyadah, ya. Dan komponen ketiga tu kita telah kena pasti dia adalah di sini dinyatakan kata ganti orang juga yang bermaksud isim dhamir. Ya, isim dhamir tu kita cuba terangkan di bawah ni. Isim dhamir tu ialah isim dhamir huwa, ya, yang muttasil. Huwa. Dia mewakili isim dhamir huwa yang ditulis di sini sebagai hu. Ya, hu saja. Ha yang berada depan dan dia tidak bercantum, ya. Dia hanya diletakkan di dalam kalimah yang sama. Tapi hu ni dia dengan waw dia tidak bercantum, ya. Dia tulisannya tu memang ya dia tidak bercantum, ya. Tidak macam qaf dengan waw ni dia bercantum dipanggil, ya, sebab ada apa ni pencantuman, ya. Tapi waw dengan hu dia tidak bercantum, ya. Dia terletak di hujung kalimah dan di dalam satu kalimah, ya. So ini adalah dhamir hu ni adalah mewakili isim dhamir huwa yang muttasil, bermakna huwa tu ialah dia, ya, seorang lelaki, ya. Dan kita terangkan tu di dalam sini, iaitu dia berperanan sebagai objek. Objek iaitu maf'ulun bih yang muzakkar mufrad orang ketiga, ya. Huwa adalah orang ketiga, dalam Arab dipanggilkan ghaibun. Dia seorang lelaki. Dan apabila dia objek, ya, dia mestilah mengambil i'rab yang mansub. Ya, inilah i'rab kepada hu, ya. Okey. Dan di bawah sekali ini kita juga mengenal pasti 3 huruf akar. Yang mana kita dapat 3 huruf akar ni, kita lihat di sinilah. Daripada kata akar ni, kita pecah-pecahkan ataupun asingkan apa yang di huruf yang terdapat di dalam kata akar, ya, supaya kita dapat apakah hurufnya yang membina kalimah harikuhu ni ialah ha, ra dengan qaf, ya, ha, ra dengan qaf. Itulah apa huruf akarnya, ya. So apabila kita sudah mengenal huruf akar, kita boleh membuat pembentukan kalimah kepada harikuhu ni supaya dia akan memantakkan lagi kefahaman apa yang telah kita kumpulkan di sini. Maklumat ni kita boleh kemaskan lagi, ya, dengan melihat pembentukan kalimahnya. Okey, kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan boleh bertanya, ya, bila-bila. So sekarang kita pergi ke leksilogos, ya, leksilogos ni, ya. So inilah kalimah harikuhu dan kita sekarang ni membuat penerangan, menambahkan lagi penerangan kita sudah buat. Sekarang ni nak mengemaskan lagi, memantakkan lagi kefahaman kita dengan aspek pembentukan kalimah, ya. Okey, kita tandakan kalimah yang kita nak bincang sekarang ialah harikuhu. So pertama sekali kita buat penerangan, kita sudah buat. Kita buat yang kedua iaitu kita pecahkan harikuhu ni kepada komponen-komponen dia. So daripada komponen itulah kita akan dapat tahu yang mana yang perlu kita buat pembentukan, ya, dan kita akan cantumkan semula komponen-komponen apa kita selesai membuat pembentukan kalimah. Pembentukan kalimah biasanya kita akan buat kepada komponen kata kerja dia, ya. So kita kena lihat yang mana komponen kata kerja, yang itulah kita akan buatkan pembentukan kalimah. Okey, so kita pecahkan dulu hariku ni, iaitu kita copy dia saja. Copy dan kita bawa ke second line, ya. Kita buat
pecahkan kepada komponen asal, ya. Komponen asalnya iaitu kita asingkan dia sebenarnya hariqu, kemudian dia tambah sini ada wa alil ziyadah. So kotak tu kita tolak dulu ke atas supaya dia memberi laluan untuk kita membuat, ya, pembentukan ni. Jadi kita ambil di sini. Ini sebenarnya adalah waw alif ziyadah, ya. Waw alif ziyadah tu telah digugurkan apabila terdapat dhamir hu tadi, ya. So kita masukkan balik alif ziyadah untuk menunjukkan komponen asal dia. Ya, hariku ni kita letakkan tanda campur, dan hariku sebenarnya the original huruf baris kepada qaf tu bukannya dhammah, ya, sebab dia adalah, tadi kita sudah melihat dia adalah fi'il amar. So bila kita asingkan kepada wali zadah, dia mengambil mengambil baris sukun, ya. Qaf tu mengambil baris yang sukun. Tu dia. Kemudian ditambah wali zadah, dan akhir sekali hu, ya. Hu yang ni untuk menulis hu tu apa kita buat? Kalau kita letak saya hu, dia akan ambil ha ini, dan ha ini adalah ha untuk awalan kalimah, bukannya penghujung kalimah, ya. Jadi kita tukarkan dia. Kita tukar dengan caranya lah, tuan-tuan tekan di kunci ini, kunci yang ni, ya. Jual kunci yang dipanggil apa? Penyambung, ya, ataupun penjarak ni. Kita tekan di sini, so dia akan jadi ha yang di hujung kalimah mengambil ha macam ni, ya. Jadi inilah 3 komponen kepada hariquhu. So daripada sinilah kita boleh membuat membuat pembentukannya kalimah. Maknanya pembentukan kalimah mesti membabitkan kata terbitan dia hariq. Itulah kata terbitan. Lepas tu digabungkan dengan wa alif ziyadah dan tambahkan hu maf'ul bih. Menjadilah dia hariquhu. Yang so step ni pun tuan-tuan kena buat, ya. Sebelum buat pembentukan kalimah. Jadi pembentukan kalimah kita kena lihat daripada hariq ni. Kita kena cari 3 huruf akar. So semalam kita sudah melihat 3 huruf akarnya ada di sini, iaitu ha, ra dengan qaf. Ha, ra dan qaf, ya. Itulah 3 huruf akarnya. Dan sebenarnya daripada sini tuan-tuan boleh melihat ha, ra dengan qaf tu, ya, dalam kalimah itu sendiri, ya. Iaitu tengok di sini ada ha, ada ra dan ada qaf. Itulah 3 huruf akar dia. Jadi yang itulah kita nak gunakan untuk memulakan proses pembentukan kalimah, ya. So sama ada daripada komponen yang kita telah pecahkan ini ataupun daripada kalimah asal dia pun sama juga. Ha, ra dengan qaf. Sama, ya. Dua-dua cara boleh, ya. Sama ada kita tengok daripada kalimah itu sendiri ataupun daripada komponen yang kita telah pecah-pecahkan tu. Kedua-duanya boleh membantu kita untuk melihat 3 huruf akar, selain daripada kita pergi kepada rujukan kepada bahan digital yang lain. Okey. So kita padamkan dulu ni untuk beri laluan kepada pembentukan kalimah, ya. So sekarang ni kita mulakan pembentukan kalimah, masukkan line ketiga. So kita mula dengan ha, ra dengan qaf. Ha, asingkan sebab dia adalah 3 huruf akar, jadi kita kena asingkan dia. Jadikan dia kata dasar, ya. So kata dasar, formula dia macam mana? Kita gabungkan 3 ni dan letakkan baris kepadanya, ya. Okey. So sekarang ni kita tengok ha kita gabungkan, ya. Ra dengan qaf pun kita gabungkan, tapi ra dengan qaf tu dia tidak bercantum, ya. Dia tidak boleh bercantum.
Jadi kita letakkan baris. Yang kita tahu for sure, ha tu mesti baris atas. Dan huruf yang ketiga pun mesti baris atas. Itu uh, apa karakter apa huruf akar. Huruf kata dasar. Ini kata dasar. Harakah ialah kata dasar. Kalau kita nak bagi identiti itu, ini adalah sudah jadi kata dasar. Dan alif, sim, ro. Kata dasar sudah ada makna. Makna kalau kita tengok daripada ni, dia makna dia ialah akan bakar. Ni dah bakarlah ni ada sudah menjadi bentuk fi'il amar. Tetapi asalnya dalam bentuk kata dasar ialah bakar. So, itulah makna kepada kata dasar. Kalau kita nak masukkan sekali makna tu, kita boleh letak kat sini makna dia. Kata dasar yang beri makna, kita gunakan colon jugalah, iaitu bakar ataupun membakar. Kita ambil yang paling asas lah, bakar pun boleh, bakar. Perbuatan, dia mesti kata kerja. Kata dasar adalah bentuk kata kerja, dan raw ni sebenarnya adalah baris atas. So persoalannya macam mana kita nak mengetahui haraqah ataupun hariqah ataupun haruqah, sebab kata dasar ni dia ada 3 bentuk. Saya kongsikan skrin template ni, tuan-tuan lihat di sini, kata dasar dia ada 3 bentuk, fa'ala, fa'ila ataupun fa'ula. So yang mana satu? Kalau kita sudah biasa dengan kalimah tu, kita boleh terus mengambil acuannya, bentuk dia mengikut acuan fa'ala. So kalau kita tidak biasa, kita kena rujuk kepada digital Al-Quran tu sendirilah. So kita sekarang pergi ke digital Al-Quran, tengok boleh tak kita dapat maklumat kepada yang membentuk kata dasar. Ingat, kata dasar dia ialah apa? Dia mestilah sama dengan ijaan fi'il madhi wazan 1, perfect tense wazan 1. So kalau kita pergi ke ayat tadi, iaitu ayat 21 di sini, dan ayat 68, kita ambil 68. Ini dia, iaitu hariku. Hariku, kalau kita tekan di sini, kita dapat maklumat tadi, dapat mencari mencari kata dasarnya. Kita tekan di sini, klik untuk selanjutnya. Klik untuk selanjutnya, kita akan dapati beberapa kata terbitan yang dibentuk sini. Tetapi kata terbitan ni adalah dalam bentuk wazan kedua. Haraqah ni ialah perfect tense, tapi dia wazan kedua. So ini bukannya kata dasar dia. Kerana bentuk dua, dia terdapat tasydid di sini. Ini fi'il mudhari' wazan kedua, yuharriqu. Yang ni fi'il amal harriq. Inilah yang digunakan, acuan yang digunakan untuk membentuk hariquhu ni. Ini sebenarnya adalah kata terbitannya, kepada 3 huruf akar, ha, ra dengan qaf. Dan sini kata terbitan dalam bentuk isim fa'il muharriqun. Ini adalah kata terbitan di dalam bentuk isim maf'ul. Dan akhir sekali, yang ini adalah kata terbitan dalam bentuk isim masdar, tahriq. So maknanya apa yang tuan-tuan lihat di sini adalah senarai bentuk-bentuk kata terbitan kepada huruf akar ha, ra dengan qaf. Di sini tidak ada kata dasar dia. Kita tidak dapat melihat
kata dasar di sini. Cara kedua ialah kita pergi ke corpus Al-Quran corpus.com. Kita pergi ke Chrome dan ambil Quran corpus.com kalau dia boleh membantu. Di sini tuan-tuan pergi bahagian Quran Dictionary, ya, Quran Dictionary. So mulakan dengan memilih ha sebagai huruf pertama hijaiyah dia, ha. So ambil ha di sini, ya. So dan di sebelah tepi ini saya besarkan kalau boleh membantu, ya. Terdapat apa, kita pilih ha dulu di atas ni huruf hijaiyah dia, ya. Kita pilih ha. So dia akan dapat senarai pilihan-pilihan yang bermula dengan ha. Jadi lepas tu kita ambil ha, ra dengan qaf. Ha, ra dengan qaf, dal, ra dengan qaf, di sini, ya. Ini ha, ra dengan qaf. Jadi kita tekan di situ. Lepas tu tekan go. So dia akan senaraikan kumpulan-kumpulan kalimah dalam Quran yang dibina daripada ha, ra dengan qaf dalam beberapa kumpulan di sini, ya, yang hampir sama dengan cara Quran dan tafsir, ya. Dan semestilah hampir sama sebab dia juga membincangkan kalimah yang sama, ya. Tetapi di sini masih lagi tidak ada maklumat tentang kata kerja dalam bentuk satu, wazan satu. Ini form 2, maknanya wazan apa? Wazan kedua, ya, bukannya wazan satu. So tidak ada maklumat tentang kata dasar. Yang ada wazan satu, 5 times noun ni ialah dalam bentuk harikun, dia adalah bentuk isim, bukannya kata kerja. So ini tidak boleh digunakan untuk membentuk kata dasar, ya. So kita kena gunakan cara lain, ya. Cara lain. So tuan-tuan boleh cari selain pada Quran.com dengan Quran tafsir tadi, tuan-tuan boleh pergi ke website, cari apa, under dia digital Quran tu, pergi cari, nanti, ya, dia terbuka. Kita padamkan dulu. Pergi ke mana? Arabic Dictionary, ya. Itu satu, kita pergi ke Arabic Dictionary, ya. So tekan dekat URL untuk Arabic Dictionary ini, saya dah tekan di sini, ya. So tuan-tuan akan dapati ni, ya, ini dia Wiktionary. Wiktionary ini bukannya Arabic saja tapi dia banyak, ya. So kita pilih Arabic Dictionary, ya, untuk melihat maklumat tentang mana-mana kalimah Al-Quran ataupun kalimah Arab kita boleh gunakan Arabic, ya, dictionary ini. So di sini inilah maklumatnya kepada kalimah-kalimah yang kita pilih. Ini bentuk dia, format dia, ya. So apa kita buat, kita nak mencari harokah ni, kita masukkan di dalam sini, ya, iaitu search box. Kita masukkan ha, ra dengan qaf, ya, di dalam search box ni, ya. So untuk masukkan tu, mana kita pula, kita pergi ke leksi logo baru, kita type jawi dia ha, ra dengan qaf. Ha, ra dengan qaf tadi, masukkan ke dalam Wiktionary tu, ya. Copy dia. Okay, pergi ke Wiktionary tadi, masukkan dalam search box ni, ya. Ini dipanggil search box untuk dia search untuk kita, ya. Ctrl V makna kita copy. So kita akan dapat senarai kalimah yang berkaitan. Kita ambil harokah yang atas sekali, ya, dan enter lah, ya, enter supaya dia search untuk kita. So bila kita dah enter tu, dia akan sini dia tulis ha, ra dengan qaf,
Inilah maklumat-maklumat yang disediakan untuk kita melihat ya apa yang kita perlu ya untuk mengenal kalimah ni ya. Okey, saya besarkan sikit. Ya, tengok di sini apa dia kata atas harakah tu dia mulakan dengan memberitahu root from the root. Dia bahasa Inggeris ha ra dengan qaf ya. Ha ra dengan qaf dan diberi makna kat sini pun apa to burn, tapi sebenarnya makna ni bukan kepada root tidak ada makna ya. Dia to burn ni maknanya sudah dalam bentuk perkataan ya, perkataan iaitu di mana penerangannya di sini. Ini dia. Ya, verb ialah kata kerja. So kata dasar dia yang ni lah ha ra qa. Makna ra tu berbaris atas ya. Haraqa ya, ini bentuk apa fi'il madhi, jadi kata dasar pun mengambil bentuk yang ini. Non past ni apa dia? Non past ni maksud dia fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari'. So fi'il mudhari' untuk haraqa ni terdapat dalam dua bentuk ya, iaitu yahruqu ataupun yahriqu ya. Maknanya fi'il mudhari' kepada haraqa mengambil dua bentuk ataupun dua wajah. Ra berbaris hadapan, ra baris bawah. Dua-dua boleh mengikut qiraat ya. Qiraat ada qiraat yang membaca yahriqu dan ada yang membaca yahruqu ya. So dua-dua tu betul ya. Di dalam Al-Quran nanti kita akan cek dia menggunakan yang mana satu. Biasanya Quran ni kadang-kadang dia meraihkan semua qiraat ya yang ada ya. Okey. So apakah makna kepada kata dasar dia harakat ialah to burn. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni ialah apa? Bakar. Dia tengok sini dia tidak ada apa? Dia inilah bentuk kata dasar, mana kata dasar bermakna apa? Dia tidak ada pelaku dia lagi ya. Kalau kita masukkan pelaku dan masa itu sudah jadi fi'il madhi ya, tetapi sekarang ni dia belum lagi ya. Hanya dalam bentuk kata dasar. Dia kata bakar saja. To burn maknanya bahasa Melayu dia bakar ya. Sama juga sini pun dia kata kadang-kadang dia juga memberi makna to hurt dan to sting, bergantung kepada konteks ayat. Ya, kita lihat konteks ayat. Dalam konteks ni makna dia yang pertama ni iaitu to burn ya. Okey, kalau kita nak tengok pecahan secara detail lagi kepada harakah ni tadi, kita boleh tekan di sinilah ya. Show ni dia ada arrow ni, kita boleh tekan dia. So dia akan yang beri banyak lagi maklumat-maklumat yang boleh kita guna pakai ya dalam melihat kalimah-kalimah tu ya. Ini perlu dikecilkanlah kalau nak melihat secara detail ya. Itu dia maklumat banyak ya. Dalam bentuk singular ialah mufradnya, dalam bentuk dual musanna dia, dan dalam bentuk jamak dia ya. Semua ya ada maklumat ini yang perlu. Kalau yang mana yang perlu kita cari, kita boleh gunakan ya digital Al-Quran yang Wiktionary ini untuk membantu kita melihat bentuk-bentuk kalimah-kalimah yang tertentu ya. Tapi yang pentingnya sekarang ni kita confirmkan kata dasar dia apa dia ialah haraqa, ra baris atas ya. So, bila ini maklumat apa, kita boleh pergi kepada tadi confirm dia haraqa. Inilah kata dasar dia ya. Kemudian barulah kita membentuk sehingga terbentuknya kalimah hariquhu ya. So haraqa adalah kata dasar. Untuk membentuk kalimah tu dia perlu mengambil acuan fi'il amal. Sebab kita dah tahu dia adalah fi'il amal, kita kena ambil acuan fi'il amal wazan kedua ya. Tadi kita dah melihat ya, dia dalam penerangan di korpus tadi, dalam tafsir pro tu kita dah lihat dia adalah wazan kedua ya. Ini maklumatnya, saya merahkan dia. Dia adalah kata kerja wazan kedua. So kita kena mengambil acuan wazan kedua iaitu apa? Supaya dia menjadi kata kerja hariq.
Inilah kata terbitan dia ya. Terbitan fi'il amar wazan kedua. Okey. So kita proseskan tu, pergi balik kepada leksi logos tadi. Okey. So kita ambil acuan fi'il amar wazan kedua ialah kita tengok dalam template ni lah. Fi'il amar wazan kedua. Yang mana satu acuan dia? Yang kita besarkan sikit. Ni wazan kedua, cari fi'il amarnya ya. Ni fi'il amar, wazan kedua yang ni lah fa'il. Itulah acuan yang kita perlu gunakan untuk membentuk kalimah harriqu. Ya, itulah fi'il amar wazan kedua. Ya, iaitu fa'il. Yang tu kita nak gunakan untuk membentuk kalimah. Jadi kita kembali pergi semula ke leksi logos. Ya, kita dah tahu masukkan acuan di sini iaitu fa'il. Fa baris atas, ain bertasydid dan baris bawah, dan lam adalah sukun. Itulah acuan dia. Fa'il. Jadi ha ni gantikan fa, ra gantikan ain, qaf gantikan lam, dia akan membentuk kalimah apa? Harriqa. Sama dengan ni. Ya, yang ni. Kita shortcut sikit, copy saja ya. Itulah sebenarnya kata-kata daripada acuan fa'il menggunakan haraqah sebagai kata dasar, dia akan menjadi kata terbitan harriqa. Ya. Lepas tu barulah kita proseskan balik menjamakkan dia ya, dan masukkan objek dia ya. Copy balik yang ni ya, komponen tu yang membantu kita untuk membentuk ya kalimah. So di sini kalau kita nak bagi maklumat dia, kita boleh kata kat sini ialah kata terbitan ya. Kata terbitan. Ta, ra, ba, ya, ta dan nun. Kata terbitan. Kata terbitan sudah ada mana? Ya, sebab dia dalam bentuk amar. Harikna adalah bentuk mananya bakarlah. Ya, mana bakarlah. Ba, alif, ka, ra, lam, ha. Itu bakarlah sebab dia dalam bentuk fi'il amar. Ya. Kemudian barulah kita proseskan supaya harik ni untuk singular. Ya. Okey, kita dah kesuntukan masa. Kita akan sambung besok ya. Kita berhenti di sini dulu dan kita akan sambung besok untuk menyempurnakan pembentukan kalimah ya, sebab masa sudah berlebihan sebab lepas ni ada program tadarus ya, kaum muslimat kita. InsyaAllah kita berhenti dulu. Kita simpan dia dulu. Masukkan dalam screenshot pada masa yang sama. Yang ni kita boleh kopikan dan masukkan dalam simpanan bentuk Word ya, supaya kita dapat guna pakai besok. Kita copy dia balik ya. Kita copy dia semula untuk kegunaan besok ke dalam leksi logos kita ya, insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita berhenti di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustazah. Assalamualaikum.